Orang-orang rajin masak. Masak apa hari ni? Masak apa? Ada kima, ada hummus, ada kacang full, dan nasi Arab. Alamak. Dan ada mantau ban. Sebab mantau ni bukan kat barang buat, kat barang assist beri. Ni yang dia makan makanan dia. Wow. Ada tetamu istimewa. Masya Allah. Ahlan ya ukhti. Terima kasih banyak Kak Farah. My pleasure. Terima kasih datang. Terima kasih arrange. Di Lebanon. Di Lebanon. Cepat-cepat makan. Nasi ni beli. Nasi je. Yeah. Yang lain. So kita bebas nak berbicara. You feel it's safe. Dan sentiasa betulkan niat. Sebab sekemana pun kita duduk, biasa je ada hasad dalam hati ni. Kita sama-sama nak buat baik pun kadang-kadang saling cemburu. Cuma kalau percayalah Ustazah pegang satu je dalam bersahabat. Kalau aku nak jumpa lagi dia dalam syurga, takkan hati yang macam ni aku nak bawa. Datang ada kepentingan, bercakap timbul satu isu ada niat lain. Itu semua Allah tahu, Allah tahu. Jujur pada dia. Kita semua nak jumpa balik dalam syurga kan? Orang nak jumpa balik dalam syurga ni Masya Allah. Tak ada terasa hati cakap direct, aku sayang kau kerana Allah. Sebab tu aku boleh cakap. Bukan aku nak malukan kau sebab tu aku tak viral kan. Kalau aku boleh viral kan, tapi aku jumpa kau berdepan. Itu sahabat. Tapi kalau kecohkan dulu, aku dah cakap kau lama dah kan. Kita macam shock pula kawan kita tu diaibkan. Ini sangat baik. Ini circle yang sangat baik ni, kita saling. Nikmatnya kita menyebut Allah tu. Jadi Masya Allah, kita terjebak. Tanya diri kita yang boleh tu macam mana. Kita kata kita taubat dah, tapi kawan yang suka buat benda tu, alah Farah sekejap hari ni je boleh lah. Alah tak apalah dia kerana engkau, aku jangan bawa aku tempat maksiat tu lagi. Tiba-tiba singgah sekejap je. Contoh kan, terbuat sekejap je, tiba-tiba Allah matikan saat tu. Allah tak pandang awalnya, Allah pandang pengakhirannya. Kan itu maksiat, taubat maksiat, taubat maksiat, taubat. Siapa yang boleh jamin di kalangan kita mati saat tidak bermaksiat? Masya Allah. Jadi niat nak berhenti tu ada, tak terlibat. Macam mana nak terlibat kalau memang dah diletakkan di satu tempat yang kita tak jumpa benda tu? Ni Ustazah nak cerita pun sensitif juga ni kadang-kadang. Saya pergi penjara wanita Kajang kan. Mereka cerita kadang-kadang, kita kata kat sini tak ada dadah pun ni Ustazah, kadang-kadang boleh terlepas juga benda tu. Macam mana pula boleh terlepas? Logik akalnya ya, sahabat-sahabat rahmat Allah. Tapi maknanya sejujur mana pun manusia, pada manusia yang lain, ni sebab kerja aku tak akan buat benda ni contoh. Tetapi masih boleh menyelinap. Sebab saya tanya, kenapa banduan-banduan ni bukan baju je sama, kategori apa baju sama. Lepas tu selipar dia tu yang transparent. Kita boleh nampak tanah kat bawah, tapak kaki, nampak tanah. Kenapa macam tu? Sebab ada Ustazah, dia pun boleh sorok dekat celah-celah selipar ni. Kita tak nampak. Kalau macam ni, kuranglah sikit risiko. Itu macam mana? Siapa yang bawa? Diorang pun tak boleh nak jawab. Maknanya manusia ni, subhanallah. Sebab tu apa pun, barulah semakin lama kita hidup makin faham, kita boleh percaya dengan orang ni. BFF saya dah lama Ustazah. Tiba-tiba kita terduduk. Saya tak sangka Ustazah, kawan baik saya buat macam ni. Berapa ramai suami yang selama ni tak pernah buat onar dengan saya Ustazah, tak tahu setan apa yang masuk. Namanya manusia. Namanya manusia. Sebab yang ganggu ni dia jauh lebih istiqamah daripada kita. Masya-Allah. Marah Zahra saya sebut istiqamah. Maknanya iblis tu lah punya tak dia. Okey Farah, dulu kau tak solat macam gini setan yang kacau. Sekarang kau dah siap boleh jadi imam, siap qiyamul lail. Bukan setan yang dulu-dulu lagi kan. Bapak setan. Maknanya bapak setan lagi yang datang. Masya-Allah. So ni jadi saya ambil daripada kitab-kitab penceritaan tentang alam barzakh, kematian husnul khatimah. Saya buat satu khulasah. Sebenarnya kita nak macam mana mati kita nanti. Sentiasa jaga niat. Ya Allah, hari ni aku belum tentu lagi hidup sampai malam. Ya Allah, hari ni mungkin sedekah aku yang terakhir. Sebab tu kita diajar macam tu. Jadi, ya Allah, aku nak bercakap buruk orang ni, tapi mungkin ini perkataan aku yang terakhir. Bayangkan kita dengan suami, sibuk-sibuk. Kalau saya sendirilah sibuk-sibuk malam, masing-masing dah baring baru, bang tahu tak tadi kan? Kenapa tadi kata tadi kan nak cakap apa? Tak jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kita bercerita tentang kita. Bang, kita plan nak pergi satu macam mana? Tukar. Daripada kita cakap pasal orang,
Sebab besok belum tentu lagi kita hidup. Dan saya bayangkan saat malaikat ambil aku dalam tidur, sebab kami dah ada pengalaman abang saya meninggal dalam tidurnya umur 35 tahun. Agaknya apa perkataan terakhir abang aku masa tu, ya Allah. Jadi datang rasa takut tu. Perkataan terakhir isteri saya malam tadi, Ustazah, tengah mengumpat jiran sebelah. Ayo, kan, bayangkan. Jadi maknanya bersihkan. Allah, astagfirullahalazim. Saya lupakan, saya maafkan orang yang buat kat saya tadi tu, bang. Harapan macam mana hari ni? Okey, cakap pasal kita lah. Kita banyak sibuk nak cakap pasal orang. Masya Allah, kan? Ada kekuatan untuk stop supaya kita tak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Masya Allah. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ah. Pada hari yang Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman, yang bertanya. Paling tak ada kekecewaan di mahsyar Allah adalah golongan para Nabi. Kita selamanya tak akan jumpa Nabi baru. Tapi setiap kaum tu ada Rasul yang Allah hantarkan. Sebab tu bila dicampak dalam neraka, malaikatnya akan menyakitkan kita. Tak ada siapa ke sampaikan kat kau. Contoh kita kata, tak ada. Majlis ilmu tak ada tempat kau. Nampak sangatlah bohongnya, kan. Tapi sampai, tak ada, aku ni orang asli duduk dekat pedalaman, contoh, kan. Kan ada Rasul yang telah disampaikan kepadamu. Maknanya Masya Allah, tugas setiap kita, jangan kata tugas dakwah ni hanya para asatizah. Setiap kita. Tadi saya cakap dalam satu tarbiyah, semuanya mak-mak dah usia 60-an, warga emas, kan. Saya cakap macam mana pada mereka, Masya Allah, tabarakallah. Macam mana kita nak anak-anak kita selamat hari ini, kan. Kalau kita masih seorang isteri cemburu dengan suami yang buat baik dengan ibunya, sedangkan seorang lelaki takkan ke syurga kalau dia menyakiti ibunya, kan. Kita nak, ya Allah, redha pada saya, bang. Sekarang saya tengah jauh dengan suami. Setiap kali ni redha, kalau jadi apa-apa pada saya redha, bang. Lepas tu fikir balik, dia tu kita tarik, jangan hormat pada ibu dia, contoh, kan. Dia mati dalam keadaan tak ada redha ibunya, sedangkan dia kahwin, macam mana sayang pada isteri, ibu tetap nombor satu. Jadi dia takkan ke syurga. So wahai isteri, jangan harap kamu dapat redha suami kalau misal kata kamu ni menjadi asbab suami tu jauh dengan ibunya. Faham ya? Jadi hidup kita ni berkait-kait sebenarnya. Berkait-kait. Jadi kalau kita kata, Ustazah tak tahu betapa jahatnya mak mertua saya tu, itu antara dia dengan Allah. Dan kita jangan kecuali mudarat. Bang, saya nampak dengan mata saya sendiri, mak abang tu dia memang panggil bomoh masa abang tidur, letak bawah bantal abang tu. Memang saya nampak sendiri. Dan kita tak berbohong supaya tidak berlaku mudarat. Sebab Allah yang suruh kita jauh dari mudarat itu. Kita nampak pergi depan rumah Farah, tiba-tiba Farah keluarkan apa ni, senapang patah. Saya datang lagi kena dengan saya. Oh, boleh buat dia buat polis hak kita, kan. Sebab ada ancaman. Kita tak dibagi Allah suruh kita jaga diri kita ni sebelum kita menjaga orang lain. Masya Allah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Oh, ni indah. Cahaya nur, cahaya mereka akan berjalan di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka. Mereka akan berkata, ya Tuhan kami, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Subhanallah. Suara-suara orang yang dijamin syurga ni. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah atas kami cahaya dan ampunilah kami. Maksud, ketika di dunia dulu perbuatan amal soleh mereka ni mengundang cahaya. Kita baca Quran, rumah kita bercahaya, hati kita bercahaya. Kita dalam majlis ilmu, al-ilmu kan nur. Ilmu seperti cahaya. Dia akan masuk ke dalam hati bercahaya. Kita masih suka cinta dengan maksiat tapi dengar majlis ilmu. Dengar majlis ilmu, tapi nafsu masih cinta pada maksiat. Kita tak terus buat apa kesukaan Allah, ikut apa kesukaan nafsu. Hati masih gelap, hati masih hitam. So ilmu yang nur tadi tu takkan masuk dalam hati. Sebab tu ramai orang majlis ilmu tapi Allah tak beri dia faham. Allah tak bagi dia taufik untuk terus beramal dengan ilmunya kerana hati dia blok ilmu yang sampai tu. Faham ya? Jadi semua orang boleh, jom kita hadir majlis ilmu 100 orang, tapi mungkin 10 orang je yang Allah bagi faham. Kerana ilmu tu masuk hanya ke dalam hati yang bercahaya. Itu maksud al-ilmu kan, ilmu seperti cahaya. Dia akan menembusi masuk hati yang bercahaya. So kita nak ngundang cahaya dalam rumah kita. Quran ada musim, benda lain sempat, tapi nak baca Quran hari-hari tak sempat. Masya Allah, kan semuanya atas kita. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah maha menentukan. Maksud,
dah dapat cahaya daripada kanan, dapat cahaya daripada kiri. Siapa yang menyempurnakan cahaya itu nanti? Contoh dalam bab sedekah. Bab sedekah sahaja. Hari ni kita scroll-scroll, dia ni nak, ni aku tak mampulah kalau dia nak 10,000 ni. InsyaAllah aku mulakan RM10 hari ni. Terus bagi pahala nanti di akhirat, ibarat kamu ni sesaiz ini, tapi kamu dapat cahaya spotlight sebesar gunung. Lalulah di atas titian sirat sepantas kilat. Sebab mu jenis orang yang tahu benda baik mu tak bertangguh, mu terus buat. Terutamanya macam sedekah tadi. Kan, aku nak tunggu 10,000 memang lambat lagi lah. Aku nak start dengan RM10. Ya Allah, tadi aku dah plan nak beli pisang goreng RM10 ni. Tak apalah ya Allah, semalam dah makan dah pisang goreng. Ni RM10 ni aku bagi dulu dekat sini ya Allah. Mati kamu dengan amal yang kecil itu, kamu melalui titian sirat sepantas kilat sebab dapat suluhan cahaya yang sebesar gunung. Tapi, bang tengok ni, saya nak dapat pahala yang banyak, kita dapat duit pencen lagi 3 tahun ni, saya buat 10,000, saya pump terus kat situ. Abang ingatkan saya, takut saya lupa nanti. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, nanti kita melalui titian sirat, terjatuh, merangkak balik. Kenapa? Saiz kita ini ibaratnya kita hanya dapat cahaya sebesar telunjuk. Memanglah macam mana kita nak berjalan dalam titian yang sangat halus dengan cahaya hanya sebesar jari telunjuk. Beza yang tadi kita saiz ni, tapi spotlightnya sangat, memang pantaslah kita berlari. Tak faham Ustazah macam mana nak dapat yang pantas tu. Antaranya jangan bertangguh dalam buat kebaikan. Kita tahu benda tu baik, start walaupun kecil, walaupun sikit. Berterusan itu istiqamah. Terus buat, menyeru ayat Allah, fastabiqul khairat. Dan nak buat baik ni, kita dah azam nak buat baik. Hari ni aku belajar sesuatu yang baik, azam nak buat baik. Balik sampai rumah, ya Allah, tidur lagi aku ni, aku nak marah ni. Contohnya. Tapi azam tu dah dapat pahala tak? Ya, dah dapat pahala sebab niat. Tapi qalb yang paling dalam tu, Allah tahu tak? Allah tahu tak kita macam gini. Niat ajalah ya Allah. Kau kan, kalau aku niat kan aku dah dapat pahala. Sebenarnya jujur, bisikkan hati kita paling dalam, memang aku tak buat lah malam ni sebab aku ada benda lain nak buat kan. Kita kadang-kadang berperang dengan diri kita sendiri. Sebab ilmu mengatakan kau niat, kau dah dapat pahala. Kan? Ustazah datang ya rumah, insyaAllah Farah Ustazah datang. Tapi jauh, memang taklah sebab aku ada benda lain ni. Tapi cakap jujur aja. Niat ajalah nanti Allah bagi pahala. Tak dapatlah pahala tu sebab yang paling dalam tu kata kau takkan. Sebab tu jangan mudah-mudah menyebut insya-Allah. Kita sebab kita dah tahu, kita confirm tak datang. Tapi kita main-mainkan. Ya. Jadi kalau saya sendiri, tarikh bila, pukul berapa, memang minta maaf lah Ustazah tak ada kat sini masa tu. Kan? Kalau Ustazah datang juga saya tak kira. Ustazah boleh cuba, tapi sebab dah ada orang lain yang ni, terus terang saja. Soal nak gaduh sekarang, besok lusa kita bercakap balik dengan dia. Tapi insya-Allah Farah saya mesti datang. Farah lah kawan baik saya dunia akhirat. Tiba-tiba kau yang tak datang. Tengok-tengok, janji dengan orang lain. Sebab Farah tak tahu kita dah ada janji dengan orang lain. Zaman Facebook, media sosial, benda ni yang kadang-kadang merenggangkan hubungan kita. Cakap dulu terus terang. Hati aku kata aku memang tak boleh. Aku kalau dengan cara macam ni, laki aku tak bagi kot. Semalam pergi rumah Farah ni, pergi lagi. Rasa laki aku tak bagi. Tapi mulut insya-Allah juga ni. Maka macam mana nak dapat pahala tadi tu? Sebab yang dinilai Allah yang paling, innallaha alimun bizatis sudur. Yang paling dalam tu, masya-Allah. Ustazah, sebab saya terlupa. Tadi Ustazah dah cakap kalau kalbu kita ni, jiwa kita ni masih inginkan maksiat dengan jadi apakah cara yang supaya kita benci maksiat dan bila kita benci maksiat, of course hati kita tu lagi mudah serap ilmu kan. Kadang-kadang kita pergi je kelas ilmu, majlis ilmu, tapi tak ada yang kita praktikkan ataupun mungkin kita tak dapat taufik tu sebabkan ada maksiat yang menghalang tu kan. Tu satu soalan saya. Kedua soalannya, bila kita ni macam cakap, okey lah senang cerita, kalau orang tu menyakiti kita kan, tapi dia kita memang tak boleh maafkan disebabkan orang tu pun tak minta maaf. Kita pun sakit hati, tapi benda yang orang kata macam dendam ataupun sakit hati ataupun benda-benda yang tak baik ni, dia pun akan block juga hati kita. Okey, bagaimanakah caranya untuk
orang kata menghilangkanlah rasa sakit hati itu, walaupun orang yang itu tidak layak untuk menerima maaf daripada kita. Macam tu. Farah selalu tanya soalan tu kat Tingkat Hijrah. Tak pernah maafkan Ustazah, anak kita kena rogol dengan sebulan. Tapi berlaku sampai tahap tu, siapa yang bagi takdir tu? Allah. Allah berkehendak. Kalau undang-undang dunia kata kau memang tak berhak maafkan orang tu, orang akan kata bodohnya kau boleh maafkan orang macam tu. Tapi kata Allah, tak akan berlaku satu benda tanpa izin Allah. Termasuk kita disakiti, diceraikan, dianiaya, dizalimi, semua rumah masuk perompak, semua tu izinnya Allah. Tapi orang sihir kadang ada yang jadi, ada tak jadi kan. Ustazah, amalan apa orang tu kena, orang hantar sihir buat ni tapi tak kena kat dia, kena kat isteri dia. Amalan apa dia tu? Jawapannya kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Jadi kenapa Jangan kita perasan pula kita dikira. kenapa pula kita nak kata kenapa saya kena maafkan dia Ustazah? Kan? Sebab tu Masya Allah kita dah bertaubat, kita dah betul-betul berada dalam jalan-jalan yang Allah redha pada kita. Tapi ya Allah punya bersungguh-sungguhnya tadi tu iblis dengan kita nak nafsu ni supaya kita tunduk pada dia. Kan itu nafsul lawamah, kan nafsu-nafsu yang jahat, sampai kita nak mati dalam gelaran nafsul mutmainnah. Bukan mudah, tenang kan, dia ambil tu dalam keadaan tenang. Maka Masya Allah kan kita bagi tahu tak boleh tidak kena sentiasa lawan dengan istighfar. Sebab tu paling ringkas kita bertaubat kepada Allah istighfar. Banyak orang yang hari ni saya minta maaf, kena cakap juga ni dalam circle yang begini. Dapat pergi umrah, dapat cium Kaabah, wah rasa macam akulah yang paling hebat umrahnya. Diviralkan. Yes, kenangan peribadi. Sebab selama ni aku tengok je ya Allah, kenangan peribadi cerita. Ya Allah Ustazah, syukurnya tadi saya dekat sangat dengan Kaabah, dapat sentuh Kaabah. Alhamdulillah. So bagi Ustazah, so what? Makcik-makcik yang mengajinya sampai khatam walaupun hanya 2 minggu duduk sana. Ustazah, dia tu muda lagi, mentang-mentang sihat dapat cium Kaabah. Acik ni amalan acik tak ada guna ke? Acik tak boleh nak cium Kaabah. Cik, tak ada dalil pun yang Nabi suruh gantikan mencium Hajarul Aswad tu dengan mencium Kaabah. Kan? Jadi tolong faham, banyak orang akhir zaman ni nampak macam dah beragama tapi dia menuhankan selain Allah. Tolong hati-hati, insya-Allah. Dia menuhankan apa? Jilbab dia. Kan aku nampak soleh ahli syurga dah kalau macam ni. Kalau macam tu buka je lah Ustazah, sebab belum tentu lagi syurga. Lagilah confirm tak syurga. Kan? Lepas tu kalau macam tu saya dapat pergi Mekah sekali, biar bayar 20,000 asalkan saya dapat yang paling dekat boleh cium Kaabah hari-hari. Kaabah ke Tuhan kamu? Tidak. Habis tu macam mana orang miskin yang berdoa siang malam nak sampai tapi tak sampai? Tak layak ke dia syurga? Allah Maha baik. Jadi Masya Allah kita nilai hitung hati kita dekat situ. So yang paling ringkas bila kita dengar asatizah kita hatta online bawa kereta, buka sekejap je ada ceramah tazkirah pula. Apa yang ustaz ni cakap tersentak aku, astagfirullah. Itulah taubat. Aksiden kat depan mati, Allah terima sebagai taubatan nasuh. Sebab aku tak nak buat lagi dah. Tapi kita sampai pergi Mekah, sampai aku balik ni aku nak berubah ya Allah. Aku tak nak cakap jahat dengan orang. Lepas tu kita toleh daripada Kaabah tu langgar orang. Kau ni buta ke apa? Lepas tu tak jadi. Kita pula yang mati kat situ. Terus pula Fatimah. Ringka sangat Ustazah. Masa tawaf tu kadang-kadang warak kat kasan dalam hati ni dah itu orang betul tu parah ni. Dengan tawaf ni, ya Allah. Tengah pasang siku. Ya Allah Ustazah. Pasang siku. Betul ya Allah. Kita dua balas. Tak boleh nak balas Ustazah. Dia orang besar. Dia tolak kita tak balas. Jadi cukuplah sentiasa bila datang balik. Kenapa aku mesti maafkan dia? Dia kena menyakiti aku, dia kena menzalimi aku. Kita selalu macam tu tadi kan. Jadi makna jawapannya sebab kita astaghfirullahalazim. Bukankah Allah yang suka dengan sifatnya al-afu, aku ni memaafkan orang. Memang payah, memang berat. Tapi itulah sebenarnya taubat dengan Allah, terus istighfar, taubat, minta kepada Allah untuk dosa salah silap kita kepada manusia. Masya Allah. Ini yang dinamakan mujahadatun nafs. Kita berjihad untuk melawan hawa nafsu kita, perang yang sangat besar. Masya Allah. Terakhir ayat 9 yang saya nak highlight hari ini. Sorry. Kalau
orang tua yang dah meninggal tu mana nak minta keampunan pada Allah. Faham? Kan sebab kita dah tak boleh minta maaf dekat dia. Yang meninggal ibu kita nak minta keampunan pada Allah tu dengan kita istighfar sampai untuk dia minta diampunkan. Maksudnya kita nak minta Allah ampunkan dia. Kan? Bukan maksud Adakah ibadah kita tu dianggap anak kan? Dianggap apa panggil Boleh menghapuskan dosa. mengalir lagi. yes. Syaratnya Anak yang soleh lah. Hadis sahih syaratnya anak kepada orang tua. Sebab tu dia ajar doa-doa Rabbighfirli wa liwalidayya. Kan kenapa kita disuruh banyak khilaf, banyak pendapat. Kenapa kau baca Yasin? Kan bukan sampai kenapa ada majlis tahlil, tak larat nak gaduh dah benda ni. Tapi yang Nabi suruh adalah mendoakan. Allahumma ghfir lahu. Kalau lelaki, Allahumma ghfir laha, maksudnya apa? Ampunkan dia ya Allah. Lalu terbayang dia bapa aku ya Allah, dia banyak dosa dulu. Takkan aku nak cerita kat orang. Aku nampak dia zalim pada mak aku nampak dia tak solat pada engkau ya Allah. So kita ni ampunkan dia ya Allah. Kata Nabi sampai. Kan jadi mudah-mudahan kot dia tengah kena pukul palu ni sebab doa anak kau yang soleh lah ni. Doa anak kau yang soleh. Tapi haknya Allah juga untuk kenapa besar sangat dosa dia ni. Dan doa kita ni sampai ke tidak, amalan kita juga. Jadi jangan jadi saya dah belajar dengan seorang ustaz ni ustazah, tak ada makna kita doakan kalau dia dulu tidak bertaubat nasuha. Confirm tak ada apa-apa untuk si mati. Tapi kalau kita yakin Allah tadi kan Maha Pengampun, Maha Penyayang, dia dah tak boleh berdoa untuk dirinya sendiri. Jadi kenapa Allah wujudkan ada anak? Saya pula diuji. Allah kata memang takdir hidup kau tak ada anak. Jadi adakah kita nak kata tak payahlah aku? Sebab tu kena bagi orang nak gila ni, cari anak-anak lain yang dengan Qurannya sejuk juga barzah kita nanti. Masya Allah. Allah percontohkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan menjadi khazanah ilmu. Rasulullah wafat, lama orang cari dia. Jadi walaupun dia tak ada zuriat yang mendoakan dia, mungkin ilmu-ilmu yang disampaikan tu Masya Allah. Itulah yang kita nak. So sebab ini dinamakan amal jariah. 3 yang kita bawa mati. Kalau tak ada doa anak soleh-solehah, ilmu yang dimanfaatkan ataupun harta yang dijariahkan. Pimai-pimai tang tu 3 ni jangan tinggal langsung. Dan Allah Maha Adil. Susah nak jumpa package ketiga-tiganya. Ada anak tapi tak mendoakan, kan? Ada harta tapi tak dimanfaatkan untuk dirinya saja, bukan untuk ummah, bukan untuk agama Allah. Ada ilmu tapi pandai seorang-seorang. Isteri tak pergi, tak tutup aurat, tak ditegur, tapi dia wah jadi imam kat masjid, ramai. Kan anak-anak buat dosa, nak tegur ni kan anak lari daripada rumah susah. Dia seorang-seorang, tak syurga kamu. Itu yang qu anfusakum wa ahlikum nar, masya-Allah. Ustazah, so maka kalau macam kita ada ibu saudari yang tidak ada anak-anak ni, dan dia yang bela kita dari kecil kan, dia yang jaga kita semualah, dia yang membesarkan kita. So kalau kita doakan dia tak dapatlah. Doakan saja. Jangan kita tak doakan. Dalam buku kita ada ke dalam kereta je buku 40 hadis kehidupan di alam barzah. Dalam hadis yang kedua, kita diberi maklum doa orang-orang yang paling ikhlas kepada kita akan sampai. Siapa doa orang yang paling ikhlas tu? Kebanyakannya adalah doa orang yang dulunya dia tak sempat minta maaf dengan kita, tapi kita tetap buat kebaikan dengan dia. Percayalah, bila kita mati, dia orang yang ya Allah, aku tak sempat minta maaf. Tu yang saya salah faham. Ingatkan kan, macam mana ustazah saya nak minta maaf dekat dia. Sekarang ni ya Allah, kalau aku boleh dibagi. Ada orang yang berdoa hanya semata-mata aku nak jumpa dalam mimpi pun jadilah ya Allah, semata-mata nak minta maaf. Saya bawa seorang jemaah umrah perempuan. Dia rasa kesal sangat perkataan terakhir dia kepada, tak sangka suami dia tak balik dah, meninggal. Ya Allah ustazah, yang membebani kepala saya nak datang Mekah. Sebab saya pernah baca dekat Facebook, dia kata orang bertawaf bersama arwah suami dia. Saya kata oh masalah dah dia. Kenapa sebenarnya? Cuba cerita dengan ustazah. Saya nak minta maaf, saya jumpa dalam mimpi pun jadilah ustazah. Sejak suami saya mati, dalam mimpi pun tak pernah jumpa. Saya cuma nak minta maaf je kat dia. Allah Tuhan. Jadi maknanya benda-benda macam tu mengajar saya lah. Kan sebab yang terakhir tu yang Allah pandang, insya-Allah. Okay, jadi itu memang roh tu kan? Tak. Kita tak diajar untuk berdoa dalam keadaan. Tidak, apakah kalau kita terlalu sayang dengan orang tu kita, itu hanya mimpi. Dengan itu mimpi itu apakah memang benar untuk atau tidak? kita atau untuk mana?
mimpi kita bukan mimpinya Rasul dan tidak diiktiraf pun untuk diangkat sebagai mimpi yang benar. Betul kan, kajian orang tua kan pakarnya mengatakan dia teringat juga kat kita ni sebab kita tengah teringat kat dia. Kita nak memimpikan sesuatu datang dalam mimpi, tapi itu mimpi kot. Hanya mimpinya Rasulullah kan, kalau kita nampak semuanya, hatta dalam orang kata Rasulullah ni tidur tapi dapat wahyu, yang tutup hanya matanya tapi hatinya tidak tidur. Itu Rasulullah, dia tak sama dengan kita. Jadi kalau kita kata Ustazah, suami saya, arwah suami saya tengah rindu saya kot sebab malam tadi ada, mungkin ya, mungkin tidak. So dia datang dalam mimpi kita, terus doa, kita teringat, terus doa kan, Masya Allah. Sebab kita tak ada jawapan kepada itu, alam ghaib, dah terpisah dunia dengan akhirat. Okey, yang terakhir, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kita tak baca lagi ni, habiskan terakhir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat pulang mereka ialah Jahannam dan itulah seburuk-buruk kesudahan. Allah sebut al-kuffar, al-munafiqin. Kafir ni mudah-mudahan bukan kita. Kita bersyahadah, kita berusaha keras nak jadi umatnya Rasulullah. Munafik ni takut kita. Kitab 50 ciri-ciri orang munafik yang saya bawa di Masjid Surau tu sangat menginsafkan hati. Betapa banyaknya sebenarnya mengaku Islam tapi munafik. Kan banyak sangat. Dan bila kita cari 50 ciri tu, hampir kesemuanya, ni ada pada diri aku, ni ada pada diri aku, ya Rabb. Lalu kita nak mati dengan husnul khatimah yang macam mana? Kan tempat pulang mereka ialah Jahannam dan itulah seburuk-buruk kesudahan. Na'udzubillah min zalik. So kenapa bila Farah ajak saya ke sini, saya tak nampak benda lain, hanya nampak At-Tahrim 6 hingga 9. Sebab ini first kita jumpa kan. Jadi macam seolah-olah kita tak ada apa pun yang kita nak rebut syurga tu. Sebenarnya adalah pada diri kita sendiri. Allah bagi kita akal. Saya selalu kata tak perlu tunggu jadi ustazah hafal Quran pun untuk merebut syurga Allah ni. Sebab minta maaf sebut ada di kalangan orang yang faham Quran tapi tak beramal pun dengan Quran tu. Kadang dia yang mempermainkan. Tapi semua kita ada akal. Dengan akal tu yang tadi soalannya, macam mana ya Ustazah? Takkan kita nak maafkan tu? Kita tahu Allah suka memaafkan. Ataupun sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kata, oh tak apalah, Allah tahu yang bukan salah aku, salah dia. Takkanlah Allah tu tak faham yang aku dah derita jiwa dengan kezaliman-kezaliman yang dia buat pada kita. Kita seolah-olah macam nak suruh Allah faham kita. Sedangkan kita takkan dapat redanya Allah tanpa kita reda dulu dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Subhanallah. Okay? Mudah-mudahan dapat manfaat walaupun sekejap. Okay? Mudah-mudahan Allah reda pada kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah kabulkan semua doa kita. Tahniah, sebarkan mana yang baik, mana yang buruk daripada kejahilan diri saya sendiri. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Syukran. Ada soalan? Okay, silakan. Kak Ustazah ada soalan kalau nak bertanya tapi yang meronta-ronta jiwanya nak tanya, marilah bertanya. Ustazah, mau tak mau tak mau, suka tak suka, mati itu pasti. Betul. Ustazah, umur makin tua. Macam mana? Umur makin tua. Dan tak semestinya yang tua mati dulu. Tak semestinya. Tapi tak semestinya yang tua mati dulu. Kadang-kadang tapi yang tua ni pasti mati. Betul. Dan beruntungnya menjadi orang tua sebab kita dapat ialah kesedaran. Macam ibu kata tadi lah, kan kata yang tua lah mati baru yang muda. Maknanya kita bersiap sedia. Yang muda ni yang ruginya kalau dia tak bersiap sedia. Sebab tu saya suka guna 2 kalimah. Untungnya menjadi orang tua yang amalnya, kan kekuatannya untuk beramal tu muda. Dia dah tak larat lagi masjid, contoh kan. Tapi amalnya tu macam orang muda. Orang muda yang tua amalnya. Saya nampak abang saya meninggal umur 35 tahun.
dikelilingi oleh murid-muridnya. Saya nampak Qurannya bagaimana, muda tapi tua. Kan jadi kita jangan jadi orang tua yang kita tak bersungguh-sungguh dalam amal, sebab kita nampak lebih dekat kita dengan kematian tu. Dan bila kita ziarah orang sakit kan, kenapa kita selalu cakap kat dia sebenarnya untung sakit. Lagi-lagi yang doktor kata tak panjang dah hidup. Kita ingat apa dah masa tu? Mesti kita ingat mati je. Sedangkan orang yang sihat walafiat susah nak ingat mati. Sebenarnya ujian tu hadiah daripada Allah bila kita nampak. Alhamdulillah. Tapi banyak amalan yang benda simple tapi kita tak buat. Istighfar, salawat. Nak lembutkan hati orang, banyakkan selawat. Sebab Rasulullah macam tu. Ustazah, sekarang ni sebab kita dah akhir zaman kan, jadi macam saya lah kan, saya dah jarang istighfar tau. Tapi saya tukar sebab saya menganggap diri saya terlalu banyak dosa. Jadi saya tukar daripada istighfar tu, saya tukar kepada penghulu istighfar. Penghulu. Allahumma anta rabbi. La ilaha Sebab illa lagi anta. orang kata lagi 10,000 kan. Jadi saya nak 10,000? cerit sikit lah. 10,000? 10,000. Kena baca 10,000? 10,000 satu kali Oh, better. istighfar is like doing 10,000 istighfar. Betul tak Ustazah? Boleh tak saya gunakan teknik cerdik tu? Maknanya Ada dalil tak? ada dalil lah. Ada dalil tak? Saya tak istighfar astaghfirullahalazim itu. Adalah. Tapi sikit. Tapi saya banyak buat yang Penghulu istighfar. Macam mana? Baik, penghulu istighfar ni dalil sahihnya satu. Dibaca sekali pagi, mati kita petang hari, confirm syurga. Amin. Dibaca sekali petang ataupun malam hari, mati besok paginya wajib syurga. Nabi cakap. Tapi asas iman tu apa? Kan? Sebelum tidur baca penghulu istighfar. Kan? Tapi macam tadi lah. Dah baca penghulu istighfar, bang geram je dengan jiran sebelah ni. Tak jadilah. Kan kita dah mencacatkan. Buat balik. Jadi maknanya banyak orang sekarang Kena buat setiap waktu lah macam ni. Kalau kita selalu setiap kali kita buat dosa, senyap, orang tak tahu, hati kita bersangka buruk dengan Allah. Kenapa aku yang diuji macam ni? Kan biasa benda tu kan. Apa yang ringkas? Astaghfirullah. Kan suka-sukanya Allah, bukan suka-sukanya aku. Nak baca penghulu istighfar yang panjang tu memang taklah. Kadang-kadang kebanyakan kita tak hafal pun. Kan? Jadi maknanya Allah ajar yang paling ringkas tu istighfar. Astaghfirullah, ampunkan aku. Kan? Baca itu dengan rasa, tapi astagfirullah. Kita baca penghulu istighfar 10,000 kan, nak mengharapkan sebab baca 10 kali contoh. Tapi tak dengan hati yang penuh dengan rasa taubat. Saya siap nyanyi lagi. Tak maksud saya bila kita Jadi sebab perkataan dia tu kan, ya Allah, engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu. So kita ikut kita punya kefahaman, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Sebab bagi saya lah, macam saya tak mampu melawan banyak benda yang di sekeliling saya. Jadi saya perlukan penghulu istighfar tu untuk saya, macam nak cakap, bagi saya lah, saya yakin pada benda tu untuk saya pergi ke jalan yang betul lah. Walaupun mungkin orang punya godaan lain-lain, tapi mungkin bagi saya rasa godaan saya banyak. Jadi sebab tu salah satunya itulah. Tapi ada dalil lah cakap betul lah, kita boleh pagi amalkan and itu terus. petang. Tapi kita pun belajar dan kita tahu, okeylah, tak apa, aku dah amal penghulu istighfar tadi. Aku dah amal dah penghulu istighfar tadi. Habis tu yang tadi tu, apa yang kita nak buat? Adakah boleh batal kebaikan yang kejahatan tadi tu dengan penghulu istighfar yang benar? Itu juga. Contohlah kita tengah sakit hati dengan satu orang ni, kita cakap dia kurang ajar dia. Contohlah dia berlakon. Lepas tu astaghfirullahalazim. Okeylah, nak tak boleh macam ni. Jiwa kita sakit kan? Jiwa kita sakit. So kita baca penghulu istighfar tu. Adakah Allah akan padam? Itu jaminan Allah. Itu cepat. Maksudnya tindakan taubat tu cepatlah. Ya, jaminan Allah. Pasti Allah akan ampunkan. Tapi tadi marah-marah tu depan anak contoh kan. Tiba-tiba anak, yang kau ni suka marah-marah orang tu. Anak kata,
bukan Ami ke yang ajar selama ni? Kita tak sedar masa kita melampiaskan tu ada dosa-dosa Tak, lain. tak, yang itu tak. ini Contoh. driver yang nampak. Dia marah sorang-sorang. Kan tadi Ustaz cakap kan, kita maafkan orang semua kan, tapi kita manusia biasa. Ya. Kita bercakap, okay, tak apalah, biarlah orang buat kita, jangan kita buat orang. Selalu pujuk dia macam tu. Tapi pada masa sama, bila kita solat ke, kita doa ke, kita cakap, Ya Allah, tunjukkanlah, Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran dekat dia, Ya Allah. Aku tak buat semua tu, aku tak salah pun. Kenapa dia buat kat aku macam tu? Macam kita doa macam tu kan.